Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi atau kama qala alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah summa alhamdulillah, muslimin muslimat, khasnya warga di Nastiajati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua? Mudah-mudahan kita pada hari ini di dalam rahmat, di dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah, kita sudah maklum kita dah hampir kita telah hampir ke bulan Ramadan yang mulia. Hari ini 19 hari bulan Syaban. Ini bermakna lebih kurang 10 hari lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan yang cukup-cukup mulia, yang disebut sebagai Sayyidul Ashhur, sebaik-baik bulan. Jika sekiranya hari Jumaat merupakan Sayyidul Ayyam, sebaik-baik hari, Ramadan adalah merupakan sebaik-baik bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Satunya, kata ulama, Allah Subhanahu wa taala fardukan ibadat puasa di dalam bulan Ramadan. Kedua, disebut juga tentang penurunan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah di dalam bulan Ramadan. Sebagaimana firman Allah Taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, syahr ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quranul Karim, kalam Allah Subhanahu wa taala, wahyu daripada Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin isma rahimakumullah, sebut tentang bulan Ramadan. Sebenarnya puasa di dalam bulan Ramadan adalah satu perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam. Dan perintah ini diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun yang kedua Hijrah, selepas mana berlakunya peralihan kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Kita sudah maklum Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tempoh yang agak lama, lebih kurang 16-17 bulan, baginda dan sahabat berkiblatkan Baitul Muqaddis. Benar Allah Taala perintah peralihan kiblat daripada Masjidil Aqsa Palestin ke Masjidil Haram, Makkahul Mukarramah. Lepas daripada peristiwa itu turunnya perintah ataupun kefarduan ibadat puasa di dalam bulan Ramadan. Satu. Kedua, sebenarnya Nabi sallallahu dan sahabat sebelum ini juga melakukan ibadat puasa, dan ibadat puasa ini juga dilakukan oleh umat-umat dahulu, kaum Nasrani, Yahudi, bukan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang lain juga melakukan ibadat puasa. Cuma puasa mereka berlainan. Ada yang puasa 50 hari 1 tahun, ada yang puasa mereka tidak bercakap dengan orang. Itu di antara puasa-puasa yang dijalankan oleh umat-umat dahulu. Adapun puasa di dalam bulan Ramadan didudukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, memaksuhkan puasa yang dilakukan oleh baginda dan sahabat. Antara ialah baginda dan sahabat puasa pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura, hari di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memuliakan bagaimana kejadian peristiwa yang banyak berlaku pada 10 hari bulan Muharram, hari Ashura. Nabi Allah Musa alaihissalam diselamatkan daripada Laut Merah, berlakunya peristiwa Nabi Allah Ayub, Nabi Allah Adam, Nabi Allah Yunus ditelan oleh ikan, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berlaku pada 10 hari bulan Muharram. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadat puasa dan mewajibkan sahabat. Tapi bila mana turunnya perintah kefarduan puasa kepada Nabi SAW di dalam bulan Ramadan, lalu Nabi SAW maknanya jadilah dalam kata lain puasa 10 Ashura itu sebagai puasa sunat, bahkan Ramadan adalah puasa fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan rahimakumullah,
Sebelum kita pergi lebih jauh tentang puasa di dalam bulan Ramadan, kita nak tahu betapa pentingnya kefarduan puasa di dalam bulan Ramadan merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jika puasa sunat memberikan natijah ataupun kelebihannya begitu banyak, apatah lagi puasa di dalam bulan Ramadan. Sehingga satu hadis daripada Imam Muslim menyatakan pernah Nabi SAW dan sahabat di dalam satu ghuzwah, satu peperangan, Masya Allah, menentang musyrikin Quraisy di zaman Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Bahkan peperangan Badar berlaku juga di dalam bulan Ramadan. Sahabat-sahabat Nabi SAW ada keadaan yang panas terik membakar, tidak ada pakaian yang boleh melindungi diri mereka, hanya melindungi dengan tangan-tangan mereka. Tengah terik panas matahari pun sahabat-sahabat Nabi SAW masih meneruskan akan ibadat puasa mereka. Kenapa? Mereka tahu walaupun Nabi SAW menyatakan ada keringanan, ada keuzuran bagi mereka di dalam musafir, mereka di dalam kesakitan, uzur untuk berbuka, tapi mereka begitu sayang kepada puasa mereka. Satu hadis Nabi SAW yang menyatakan barang siapa yang berbuka puasa tanpa sebarang rukhsah, sebarang keuzuran ataupun sakit, jikalah dia berpuasa seluruh hidup dia sepanjang tahun, jikalah dia mampu untuk mengqadhakan satu hari yang ditinggal, pasti tidak dapat menyamai lagi satu hari yang ditinggal di dalam bulan Ramadan. Satu hadis Nabi SAW, hadis daripada Hadrat Abu Hurairah, hadis daripada Imam Tirmizi rahimahullah, qala Nabi SAW, man aftara yawman min Ramadan, barang siapa yang berbuka satu hari di dalam bulan Ramadan, min ghairi rukhsatin, tanpa sebarang rukhsah, sebarang keuzuran, wala maradin, dan tidaklah juga dia ni sakit, demam, lam yaqdihi saumad dahri kullah, dia tidak dapat mengqadhakan satu hari yang dia tinggal tersebut sepanjang tahun. Wa in samahu, jikalah kata baginda dia mampu untuk berpuasa. Maknanya jikalah dia meninggalkan satu hari dalam bulan Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, dan sepanjang hidup dia, bermulanya 2 Syawal, 3 Syawal, bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, bulan Muharram, bulan Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jamadil Awwal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Maknanya sepanjang tahun dia berpuasa untuk menggantikan satu hari yang dia tinggal. Lam yaqdi, pasti dan pasti tidak dapat menyamai lagi tentang ganjaran, kurniaan, fadilat yang begitu besar di dalam satu hari yang dia tinggal. Satu hari dia tinggal tu nak qada seluruh sepanjang tahun, jikalah dia mampu. Mampukah kita? Minta maaf, puasa Isnin Khamis pun kita tidak pernah istiqamah. Puasa-puasa yang lain, puasa hari putih, 13 hari bulan, 14 hari bulan, 5 bulan pun kadang-kadang minta maaf kita tertinggal. Ini kan pula nak puasa sepanjang tahun. Jikalah kamu mampu untuk puasa sepanjang tahun, pasti dan pasti tidak dapat lagi mengganti satu hari yang ditinggalkan oleh kamu. Ini kata ulama menunjukkan kepada kita tentang value, harga, penting, besar, agungnya satu-satu hari, satu-satu saat, satu detik di dalam bulan Ramadan. Satu yang keduanya, Nabi SAW menyebut di dalam hadis baginda tentang kelebihan bulan Ramadan. Sepanjang tahun Ramadan, satu bulan, satu hadis Nabi SAW baginda bersabda, "Lau ta'lamu ma kana fi Ramadan, la tamannaw an takuna sarkullaha Ramadan." Maksud, jikalah sekiranya kamu mengetahui apa yang dikurniakan, apa yang dibekalkan, apa yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan Ramadan, la tamanna, pasti kamu akan bercita-cita an takuna sarkullaha, jadilah sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Walaupun kita ni maknanya tak mampu, kita tahu tentang letihnya puasa di dalam bulan Ramadan, tapi dalam kata lain, kita ni maknanya Nabi sebut, kita bercita-cita berkeinginan supaya sepanjang tahun kita adalah Ramadan. Nampak? Subhanallah, tabarakallah. Justru sama-sama kita usaha datangnya bulan Ramadan, kita buat dengan penuh keyakinan kita kepada janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Ganjarannya kita tengok satu hadis Nabi SAW daripada Imam Baihaqi rahimahullah. Baginda SAW bersabda, "Man adda fihi faridatan", barang siapa yang melakukan satu fardu di dalam bulan Ramadan, kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwah,
Ha, seolah-olah dia telah melakukan 70 kali fardu di bulan-bulan yang lain. Bahkan hadis juga menyebut barang siapa melakukan satu amalan sunat di dalam bulan Ramadan, seolah-olah amalan tersebut menggandakan amalan fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Tuan dan puan rahimakumullah, marilah sama-sama kita usaha sebelum masuknya bulan Ramadan membekalkan diri kita dengan ilmu pengetahuan tentang sah batal puasa dan sebagainya. Yang penting yakin kita pada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Kita rasa gembira datangnya bulan Ramadan. Gembira. Sebab itulah kata ulama ada dua golongan. Satu golongan yang begitu gembira, ahlan wa sahlan ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan, kami amat merindu kamu. Nampak? Tapi satu golongan lagi di luar sana, bila puasa 10 hari lagi, masya-Allah, puasa 10 hari lagi, tak makan tengah hari lah sayanya, tak makan pagi lah sayanya. Nampak? Dia seolah-olah datangnya Ramadan merupakan satu bala bagi mereka. Datangnya Ramadan merupakan satu musibah bagi mereka. Allahu akbar. Walhai itu ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka ternanti-nanti, mereka tentu-tunggu. Tidakkah orang beriman pada Allah Taala mereka sentiasa menanti saat untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, untuk menegakkan setiap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka rasa bangga dalam solat mereka. Contoh, mereka menanti-nanti ibadat solat, tunggu sembahyang, duduk di atas tikar sejadah sebelum masuk waktu lagi. Bahkan Allah Taala intirahkan mereka hati yang mana sanubadi mereka bergantung di masjid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, di antara golongan yang akan duduk di bawah naungan kediaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi datangnya perintah puasa ni kita rasa gembira, rasa happy. Bila nak datang, masya-Allah, lambat lagi ke? Ini tidak. 10 hari lagi nak datang. Allahu akbar. Kita makan banyaklah. Hari ni makan banyak, kita tidak ada breakfast dah, kita tidak ada lunch dah. Justru sebahagian dari mereka mengawalkan makan, mengawalkan jamak takdim, katakan. Ini bukan puasa namanya, ini tukar menu, tukar timing dia daripada breakfast, daripada lunch, awal waktu sahur. Hakikat puasa untuk kita berlapar, bagaimana mengenangkan nasib orang-orang yang Allah Taala uji mereka dengan kemiskinan, kefakiran. Barulah kita rasa dengan kita puasa, subhanallah tabarakallah, bagaimana umat-umat di luar sana, hamba-hamba Allah Taala diuji oleh Allah, baru kita dapat sabar di atas apa yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala terhadap mereka. Kita dapat tempias. Kita syukur pada Allah Taala dapat makanan, dan kita bagi makanan, infakkan makanan kita yang kita miliki kepada kawan kita. Yang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man fatara fihi shaim, barang siapa yang berbuka puasa kepada yang lainnya, kana maghfiratan lidzunubi, adalah keampunan untuk diri dia. Allah, kita ada makanan, bagi juadah berbuka kepada kawan kita, kita mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Wa ataqaba riqabatu minan nar, dan pelepasan diri kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita datangnya bulan Ramadan, kita begitu berqabar-qabar, bersemangat, ahlan wa sahlan ya Ramadan, untuk menyambut kedatangan bulan Ramadan yang merupakan yang dalam kata lain tetamu Allah Subhanahu wa taala, untuk kita persiapkan diri kita melayani kepada Allah Taala dengan keimanan kita, dengan takwa kita. Bahkan Nabi SAW satu hadis bersabda, man shama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa puasa dari bulan Ramadan dengan penuh keimanan, takwa kepada Allah, wa ihtisaban, mengharapkan ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampun segala dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan Allah Taala pilih kita, beri kekuatan diri kita, panjangkan usia kita. Bahkan Nabi SAW dalam hadis menyebut, berdoa pada Allah Taala, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan sampailah kami ke dalam bulan Ramadan. Kenapa? Bulan yang penuh rahmat, yang penuh dengan keampunan, penuh dengan pembebasan daripada neraka Allah Taala. Bagi mereka bertakwa, mereka yang yakin mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tertunggu-tunggu, ternanti-nanti untuk datang kepada Allah, datang kepada redha Allah, datang kepada keampunan Allah SWT. Pilih kita. Aku qouli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.